Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz dan juga para pendengar siaran LOR, Edis on Air, pada edisi yang ke-13 pada kali ini. Seperti yang tidak berapa biasa, di mana kali ini moderatornya adalah seorang lelaki dan penceramahnya adalah seorang lelaki, yang mana mengikut makluman ini bukan kali pertama lah, kali kedua insyaAllah moderatornya lelaki. Tapi jangan risau, bagaimanapun program ini insyaAllah akan diteruskan, semoga dipermudahkan. Okay. Alhamdulillah, sekali lagi syukur kepada Allah SWT kita diberi peluang untuk bersiaran yang dibawakan khas oleh Harif, dan kali ini tajuknya agak berbeza, iaitu tajuknya Kaulah Yang Satu. Bertuahlah kita pada kali ini kerana pada hari ini kita mempunyai seorang penceramah yang mana sangat jauh lah daripada tanah air Perancis ini, iaitu lebih kurang 13,000 kilometer, give or take lebih kurang, yang bakal mengupas tentang konsep tauhid dan akidah menurut perspektif Islam itu sendiri. Jadi sebelum saya menjemput penceramah kita pada hari ini, sukalah saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang Ustaz. Jadi baik, kita mulakan dengan nama. Jadi nama penuh beliau adalah Abdul Razak Muttalib. Beliau dilahirkan di Kampung Teluk Wang, Sungai Petani, Kedah. Merupakan anak yang ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Beliau mendapat pendidikan awal secara formal di Sekolah Kebangsaan Sungai Pasir, Sungai Petani, Kedah. Beliau menyambung pelajaran ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, SMKAK, Al-Usta Kedah. Jadi apa yang dapat kita lihat kat sini, Ustaz memang Najati Kedah lah. Memang orang Kedah. Jadi Ustaz juga merupakan pemegang diploma pengajian Islam dan dakwah daripada Institute for Training of Imams and Preachers, Muslim World League, Saudi Arabia. Beliau juga mempunyai ijazah sarjana muda dan kepujian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, UIAM. Dia juga mempunyai ijazah sarjana master Ilmu Wahyu, UIAM, dan sekarang dalam proses menyambung pengajian di peringkat PhD. Baiklah, berkenaan dengan pengalaman pula, Ustaz mempunyai banyak pengalaman, tapi apa yang nak saya tunjukkan di sini adalah Ustaz mempunyai pengalaman sebagai pensyarah dan kemudian dilantik sebagai pengurus jabatan kaunseling dan bimbingan kerjaya di International Islamic College, Kuala Lumpur. Beliau juga dilantik sebagai pengubal dan penulis silibus pengajian untuk Open University Malaysia, OUM. Dan selain itu, Ustaz juga merupakan beliau juga turut menghasilkan karya dalam bidang agama. Jadi kalau kita nak menyelami latar belakang Ustaz ni, sangat banyak lah latar belakang Ustaz yang menarik kan. Jadi macam mana pun bagi pendengar yang ingin mengenali Ustaz dengan lebih dalam, saya menjemputlah para pendengar untuk pergi ke website Ustaz sendiri, iaitu abdul-razak.com. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemputlah Ustaz untuk membincangkan perkara yang kita ingin bincang pada hari ini, iaitu mengenai dengan tauhid. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat, alhamdulillah. Minta maaf lah kelemahan tadi. Tak apa, insyaAllah. Moga urusan yang kita ni dipermudahkan oleh Allah SWT, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi berkenaan dengan isu yang kita nak bincang hari ini, yang bertajukkan Kaulah Yang Satu. Seperti mana yang kita tahu, tauhid ni terbagi pada 3 Ustaz, yang mana rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi bolehkah Ustaz memberi sedikit definisi tauhid itu sendiri, dan juga bolehkah Ustaz terangkan dengan lebih lanjut tentang perbezaan antara ketiga-tiga pecahan ini? Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada saudara Akmal yang jauh dari bumi Malaysia ini. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk kita berkongsi dalam siri yang agak istimewa ini untuk bincangkan topik yang menjadi asas lah untuk setiap Muslim memahaminya. Tidak kira apapun latar belakangnya, dia seorang profesor di sebuah IPT, ataupun dia seorang tukang kebun sahaja, ataupun dia orang kampung, dia orang bandar, orang miskin, orang kaya, kesemuanya perlu untuk memahami tentang topik yang kita nak bincang, iaitu tentang tauhid dan juga tentang akidah. Baik, secara ringkasnya kalau saya boleh kongsikan pada hari ini ialah tauhid ini ialah suatu
asas dalam kita mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita faham, ia merupakan suatu pegangan yang telah pun diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah baginda. Dalam sirah kita melihat Nabi peruntukkan lebih kurang 13 tahun di Mekah dengan tujuan untuk nak membersihkan unsur-unsur syirik, unsur-unsur khurafat, jahiliyah, dan baginda menggantikan kesemua itu dengan ditanam dan dipasakkan ke dalam jiwa para sahabat tentang konsep tauhid, iaitu mengesahkan Tuhan. Secara umumnya, kita hari ini memang kita biasa dengarlah ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Namun jika kita lihat dari satu aspek, istilah-istilah ini memang tidak muncul pun di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ajarkan para sahabat ini ialah tauhid uluhiyah, ini tauhid asma wa sifat, tidak. Namun bila mana para ulama ahli sunnah wal jamaah, dia mengkaji teks dalam Al-Quran, mengkaji balik daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk nak memudahkan kefahaman tentang aspek akidah, aspek tauhid ini, maka para ulama membahagikan tauhid kepada 3 pembahagian ini. Kalau kita boleh buat contoh yang lain, sama seperti ilmu dalam bahasa Arab. Ya. Di zaman Nabi tak khususkan kata ini ialah tentang grammarnya, tentang nahunya. Ini dalam bahasa Arab adanya isim, adanya fa'il, adanya fi'il dan sebagainya. Tidak dikhususkan sebegitu istilah-istilah itu. Ia muncul kemudian dengan tujuan untuk nak lebih senang untuk kita faham tentang sesuatu topik itu. Sama. Kembali balik dalam topik tauhid kita ini. Tauhid rububiyah ini ialah berasal daripada perkataan Rabb. Kita semua selalu baca dalam surah Al-Fatihah pun disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan sekalian alam. Itu kita punya tafsiran lah. Rabb itu bermaksud Tuhan kan. Yang kalau nak lebih lagi detail, Rabb ini ialah kita mengaku Tuhan itu sebagai pencipta, sebagai pentadbir, sebagai pemberi rezeki, sebagai Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang mentadbir segala urusan alam ini. Maka itu kita faham sebagai tauhid rububiyah. Kita mengaku bahawa Tuhan itu berperanan dan berkuasa untuk mentadbir sekalian alam ini. Sebab itu tauhid ini ia sebenarnya juga diakui oleh orang-orang yang bukan Islam. Sebab tu kalau kita rujuk balik dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang aspek ini. Iaitu orang bukan Islam pun mengaku bahawa jika mereka disoal tentang contohnya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Sekiranya kamu bertanyakan mereka, iaitu orang-orang yang bukan Islam ini, siapakah yang menciptakan langit dan juga bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Jadi secara umumnya tauhid ini juga dipercayai dan dimiliki oleh orang-orang bukan Islam. Itu saya sebut secara ringkas lah, boleh faham insyaAllah. Kemudian pembahagian yang kedua yang dilakukan oleh para ulama itu adalah disebut sebagai tauhid uluhiyah. Inilah tauhid yang menjadi titik perbezaan antara seorang mukmin, seorang muslim dengan yang bukan muslim. Kerana kalau seseorang yang hanya memiliki tauhid rububiyah, dia mengakui bahawa Tuhan itu sebagai pencipta, sebagai pentadbir, itu belum cukup. Sebab ia belum lagi menjadikannya sebagai seorang muslim. Jadi dia perlu untuk memiliki tauhid yang kedua ini, iaitu tauhid uluhiyah, dari perkataan ilah.
Sebab itu kalimah syahadah kita, seseorang yang nak diiktiraf sebagai seorang Muslim, dia perlu untuk melafazkan kalimah ini, la ilaha illallah. Dalam kalimah ini dia ada dua bahagian, iaitu satu dia menafikan, iaitu dalam bahagian la ilaha, tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah. Ilah itu ialah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang layak dan berhak untuk disembah illallah, melainkan Allah. Maka dalam kalimah syahadah itu yang kita sering sebut itu, la ilaha ialah kita menafikan tidak ada Tuhan yang lain. Batu itu bukan Tuhan, pokok bukan Tuhan, binatang bukan Tuhan, patung yang kita buat itu bukan Tuhan, walaupun ia besar, walaupun ia gah, nampak cantik, nampak comel, nampak lawa, ia bukan Tuhan. So, semua orang perlu untuk menafikan dahulu ke semua makhluk-makhluk ini. Tidak ada Tuhan. Maka sebab itu Nabi dahulu datang ke dalam zaman masyarakat jahiliyah, dia meminta supaya masyarakat suatu itu menafikan dahulu ke semua patung-patung berhala yang mereka sembah suatu itu. Ini yang sukar untuk nak diterima oleh golongan kafir Quraisy suatu itu. Sebab kalaulah Nabi datang hanya dengan meminta mereka untuk okey, sembahlah Allah, mungkin mereka tak menjadi sangat itu suatu benda yang begitu besar, sebab waktu itu mereka dah sembah banyak Tuhan dah. So kalau Nabi datang sekadar untuk nak okey, sembahlah juga Allah, maka mungkin mereka boleh betullah angsur, okey hari ini kita sembah Tuhan ini, esok sembah Tuhan ini. Namun ajaran syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW bukan seperti itu. Dia bermula dengan menafikan terlebih dahulu, buang semua Tuhan-Tuhan yang kamu sembah sebelum ini, kemudian barulah dipastikan, diisbatkan bahawa illallah, hanya sahaja yang layak disembah adalah Allah Ta'ala. Jadi inilah tauhid yang membezakan antara seorang Muslim dengan yang bukan Muslim. Kerana orang bukan Muslim pun mengakui bahawa Tuhan itu, Allah itu sebagai pencipta, sebagai pentadbir. Namun pengakuannya itu tidak diikuti, tak dibuktikan dengan tauhid uluhiyah, maka ia tidak diterima sebagai seorang Muslim. Maka inilah, jika ditanya apakah teras tauhid yang paling utama, ini tauhid uluhiyah. Kita dalam surah Al-Fatihah kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, ya Allah, dan hanya Engkau lah yang kami mohon. Jadi inilah menjadi pembeza antara setiap manusia. Dan sebenarnya seruan ini juga lah yang dibawa oleh semua rasul. Semua rasul yang Allah utuskan ke setiap umat membawa seruan yang sama. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya Allah kata kami telah pun mengutuskan untuk setiap umat itu seorang rasul yang tugas mereka ialah sama, iaitu أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ, mengajak semua umat untuk menyembah Allah sahaja, wajtanibu taghut, dan juga menjauhkan segala unsur-unsur taghut, syaitan dan juga ajaran-ajaran yang melampaui batas yang syirik ini. Maka inilah seruan semua rasul sama, iaitu mengajak ke arah tauhid uluhiyah yang sama juga. Itu saya sebut secara ringkaslah tentang tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid al-asma' was sifat. Seseorang yang sudah pun mengaku bahawa dia ada dan juga mengakui menerima tauhid uluhiyah, pastinya juga package-nya bersamanya ialah dia juga akan mengaku beriman dengan tauhid al-asma' wa sifat, iaitu dia mengaku dan percaya bahawa bagi Allah itu al-asma', ada nama-nama, dan juga as-sifat, dan juga sifat-sifat yang baik, yang mulia, yang maha sempurna, di mana Allah itu maha sempurna dari sebarang kekurangan, sebarang kecacatan.
Maka seseorang yang sudah pun mengaku bahawa Allah itulah satu-satunya Tuhan yang dia berhak dan layak untuk dia sembah, sudah pasti dia juga senang dan sangat mudah untuk mengaku bahawa Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat yang amat mulia, yang amat sempurna. Maka Quran Allah sebutkan, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Jika Allah itu nama-nama yang baik, maka mintalah doa dengan menggunakan nama-nama itu. Maka itulah kalau saya boleh ringkaskan secara imbas tentang konsep tauhid, maksud tauhid yang kita perlu faham, dan itulah yang menjadi kayu ukur dan juga titik perbezaan antara seorang muslim, seorang mukmin dengan makhluk-makhluk tentang insan yang lain. Itulah kalau untuk soalan yang pertama ini, kalau Okey, pada saya apa yang Ustaz dengar? Pada saya yang Ustaz terangkan tu sangat teranglah, yang mana kalau kita tengok kita baca Al-Quran, baca terjemahannya kan, orang kafir ni dari segi rububiyahnya tak ada masalah. Dia mengaku Allah SWT tu ada, dan tetapi uluhiyah tu agak sukar. ya. Okey. Tapi kalau kita tengok, tak tahulah, mungkin di Eropah saja ataupun di mana-mana lah, kalau kita tengok ada juga pihak yang mengaitkan pecahan konsep tauhid ini dengan konsep Trinity. Ya Ustaz, dan persoalannya kan, bagaimanakah isu ini boleh timbul dan apakah penjelasan yang dapat diberikan untuk menolak sama sekali kesalahpahaman ini? Ya, kalau kita faham benar-benar tentang konsep tauhid dalam akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, tidak akan ada satu kesimpulan yang sangat ringkas, yang sangat senang untuk disamakan dengan konsep Trinity itu. Adapun golongan ataupun mereka yang cuba untuk nak mengelirukan umat Islam sendiri tentang pembahagian tauhid ini, ialah datang daripada orang Islam sendiri juga. Ada di kalangan orang Islam kita yang mendakwa bahawa pembahagian tauhid kepada tiga bahagian ini adalah satu pembahagian yang sesat, dan sampai ada yang dijatuhkan hukuman kafir, dan ia muncul dari mulut orang Islam sendiri. Dan kalau saya boleh sebut contohnya, seperti dakwaan yang disebut oleh golongan Ahbash. Golongan Ahbash dia tidak setuju dengan pembahagian tauhid ini, dan dia sendiri yang mengatakan bahawa tauhid ini seolah-olah seperti konsep Trinity. Padahal saya sebutkan tadi, memang kalau nak bincang dari segi istilah, memang zaman Nabi tak wujud istilah itu. Namun pembahagian itu digarap dalam memahami nas-nas Al-Quran dan juga hadis, hanya untuk tujuan untuk memudahkan kefahaman kita, dan dia tak lari pun daripada konsep tauhid yang sebenarnya. So, orang yang mengaku dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma' wa sifat, ia tak akan melarikan dirinya daripada pegangan tauhid dan jatuh ke dalam lembah syirik. Tidak. Ia tetap beriman dan percaya kepada Allah, Tuhan yang sama. Dia tetap mengaku bahawa Allah itu sebagai Tuhan yang layak untuk disembah, dan tidak ada makhluk lain yang sama dengan Tuhan itu. Maka ia tetap mengatakan Tuhan itu satu, Allah itu satu, hanya Tuhan satu itulah yang layak untuk disembah dan sebagainya. Maka saya ingat tuduhan yang sebegitu ialah tuduhan yang kurang berhati-hati, dan ia bertujuan untuk nak mengelirukan fahaman akidah umat Islam ini sendiri, dan juga ia memang jauh daripada landasan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ia dihebahkan atau diwar-warkan dari orang Islam sendiri, tetapi golongan Islam yang mempunyai manhaj ataupun aliran pemikirannya
yang kesalahan dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu respon dari saya. Baiklah Ustaz. Jadi kalau kita tengok di sini sekarang, kita sebagai apa, seorang individu yang beragama Islam sendiri kan, kita sendiri secara automatiknya dituntut untuk beriman dengan semua rukun iman. Ya. Allah, malaikat, rasul, hari kiamat, semua kan. Jadi tapi bagaimanakah caranya untuk mengukuhkan lagi kepercayaan kita terhadap benda-benda gaib ni yang di luar batasan akal manusia, yang mana kita tak nampak pun syurga, neraka, qadar dan sebagainya. Macam mana tu Ustaz untuk mengukuhkan lagi kepercayaan kita? Ya. Betul. Kalau kita rujuk balik dalam rukun iman kita itu, boleh dikatakan kebanyakannya ialah tentang perkara gaib. Sebab itu ini menjadi asas dalam konsep keimanan kita. Dan ia menjadi ciri-ciri untuk orang yang bertakwa. Sebab itu kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah sendiri ayat yang awal itu kan, Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim ialah Al-Quran, kitab yang menjadi hudan, petunjuk, kitab hidayah untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut selepas itu siapakah ataupun apakah ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Antara ciri penting orang bertakwa ialah Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Dan kalau kita sedar, kemuncak pada perkara ghaib itu ialah Allah Ta'ala sendiri. Allah itu ghaib. Kita tak nampak sekarang ini, tak nampak zat Allah sekarang ini. Namun kenapa kita solat, kenapa kita puasa, kenapa kita ikut syariat? Sebab apa? Kerana kita beriman dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita tak nampak. So, bagi saya senang saja. Sesiapa yang sudah pun menerima dan beriman dengan Allah yang ghaib itu, maka segala apa yang datang daripada Allah Ta'ala, ia senang untuk nak diimani. Kenapa? Sebab kesemuanya sumber daripada Allah Ta'ala. Kalau kita sebut tentang hari kiamat, ia ghaib. Dosa pahala, perkara yang ghaib, tak nampak. Syurga, neraka, malaikat, dan kesemua perkara itu ghaib. Dan kita akan lebih senang untuk beriman dan faham tentang konsep ini bila mana kita beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perkara ghaib ini ialah, ia bukan benda yang tak wujud. Ia wujud. Namun kita yang tak nampak dengan mata kasar kita sekarang. Sebab itu perkara ghaib ini ia sama ada perkara yang wujud tetapi ia belum lagi berlaku, seperti hari kiamat, hisab, mizan, kita nak ditimbangkan amal kita itu, kita akan lalui ujian sirat. Itu semua benda yang ghaib, kita tak nampak. Namun ia wujud. Ataupun ia perkara ghaib yang telah pun berlaku sebelum ini, namun kita tak nampak perkara itu. Kisah-kisah para nabi, para rasul sebelum ini, di sisi kita itu semua ialah ghaib. Kita tak nampak perkara itu, namun kita dituntut juga untuk beriman. Sebab apa? Kerana semua maklumat itu, perkara itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah itu juga ghaib. Jadi sebab itu Allah menyebutkan inilah antara ciri dan juga asas penting untuk orang-orang yang bertakwa, dia mesti beriman dengan perkara yang ghaib. Dan hatta kalau kita tengok dalam banyak ayat Al-Quran pun dan juga hadis Nabi pun, Nabi kan banyak mengungkapkan tentang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Banyak Nabi gabungkan antara dua konsep iman ini. Contohnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah
dan juga hari akhirat. Nabi gabungkan dua ini. Sedangkan rukun iman bukan hanya dua ni, ada 6. Namun kenapa Nabi hanya ambil dua ini sebagai asas? Inilah seseorang mukmin yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, sudah pasti yang lalai rukun iman juga dia akan beriman. Sebab apa? Sebab kesemua itu ialah Allah yang sebut dan datang dari sumber yang sama juga. Sebab contohnya, sesiapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, Nabi katakan falyaqul khaira, maka cakaplah benda yang baik, atau liyasmut, ataupun dia berdiam saja. Jadi kalau kita nak memperkukuhkan semula ataupun memperkuatkan lagi keimanan kita yang baik ini, kita boleh tanya semula, kalaulah dengan Allah yang gaib itu aku boleh beriman dan aku serahkan sepenuh diriku kepada Allah Ta'ala, aku hanya mengambil Allah sebagai Tuhan yang layak untuk disembah, mengapa nak dipersoalkan lagi perkara gaib-gaib yang lain, sedangkan itu semua juga datang daripada Allah Ta'ala. Cuma kita kena pastikan dalam nak membincangkan tentang perkara yang gaib ini, ada dia punya disiplinnya supaya ia tak tersasar jauh ataupun dia akan masuk unsur-unsur yang tahyul, yang khurafat semua ini. Disebabkan benda itu gaib, tak nampak di mata kita, maka ia mesti mempunyai sandaran dalil nas yang sahih. Maka ia mesti bila kita bincang tentang perkara yang gaib, mesti disandarkan kepada nas Al-Quran dan merujuk pada tafsirannya yang betul. Kemudian jika tak disebut dalam Al-Quran, pastikan perkara yang gaib itu disebut dalam hadis Nabi yang sahih. Kalau kita berpegang dengan dua asas ini, iaitu perkara yang gaib kita tak boleh bincang, tak boleh sembang, tak boleh terima, tak boleh yakini, melainkan selepas dibuktikan melalui dua sumber yang utama ini, itu okey. Kalaulah kita kata dengar Tok Syekh ni sebut, Tok Guru ni sebut, Ustaz ni sebut perkara yang belum lagi berlaku, contoh tentang siksaan ataupun azab neraka contohnya, itu gaib. Tiba-tiba dia sebut tentang konsep azab balasan yang pelik-pelik ataupun yang melampaui batas, yang buat salah sangat sikit kesalahan, tetapi azab yang dijanjikan sangat besar, sangat berat, dan dia tak membawa pun apa-apa hujah. Kita boleh persoalkan, kalau boleh, apakah hujah, apakah sandaran supaya benda ni tidaklah dimasuki oleh unsur-unsur ada hadis palsu, maudhu, benda yang khurafat dan juga yang bersalahan dengan akidah kita ini. Maka kena ambil perhatian dengan aspek itu. Okeylah, jadi secara ringkas apa yang saya dapat macam rumuskan, apa macam contohnya untuk mengukuhkan kekayaan kita adalah kita beriman kepada Allah SWT tu kena kukuhkan lagi. Once kita dah kukuh kepada Allah SWT, insyaAllah apa-apa benda gaib yang datang daripada Allah SWT sendiri, automatik kita akan beriman juga. Jadi kuncinya yang paling atas lah, iaitu Allah SWT itu sendiri. Jadi seperti yang macam yang kita sentuh keistimewaan, kita masuk pula kepada keistimewaan orang Islam, Ustaz kan. Kita sendiri kalau kita ada masalah ke ataupun nak minta Allah SWT murahkan rezeki kita ataupun memudahkan urusan, secara mudahnya kita boleh berdoa kepada Allah SWT. Dan apa yang istimewa dalam Islam ini adalah peluang yang diberikan tu sama rata. Tak kira lah orang tu pelajar ke ataupun pegawai menteri ke, raja, sultan dan sebagainya. Kita dapat lihat konsep ni sama rata untuk semua manusia. Dan kalau kita masuk balik semula kepada konteks di Malaysia contohnya, kalau kita lihat wujudnya perniagaan air mujarab, kismis doa kan, yang ada segelintir golongan yang mendakwa ianya mengandungi bacaan Al-Quran dan ianya adalah mustajab untuk kesihatan contohnya dan kecerdasan fikiran.
Kalau kita tengok kat sini, masyarakat Melayu lah contohnya, terutamanya ibu bapa sekarang kan, tidak teragak-agak untuk contohnya membeli kismis doa contohnya dan diberikan kepada anak mereka, terutamanya anak-anak mereka tu bila nak menghadapi peperiksaan. Benda ni agak famous lah dalam masyarakat Melayu itu sendiri kan. Kalau kita tengok kat sini, adakah perbuatan ini sendiri boleh dikategorikan sebagai salah satu usaha kita dalam mencapai kejayaan, ataupun lebih elok kita sendiri yang menghadap dan berdoa kepada Allah SWT? Macam mana tu Ustaz? Ya, ya. Ini memang antara suasana yang agak berancak lah berlaku di bumi tanah Melayu ini sekarang ini. Di sini memang sangat rancak lah, dan muncul pelbagai produk dan sebagainya akhir-akhir ini yang semuanya dipakaikan baju Islam itu, nak diislamikkannya. Betul, kalau kita lihat kembali antara keistimewaan yang Allah SWT sediakan untuk hamba-hamba itu, iaitu Allah Ta'ala membukakan suatu pintu yang sangat luas, yang ruangnya sangat terbuka untuk semua makhluk-makhluk ini, iaitulah pintu untuk doa. Dan tak kira siapa pun, seorang ahli ibadat yang rajin untuk melakukan ibadat di masjid, sehinggalah kepada seorang pendosa yang sedang melakukan maksiat, pintu Allah itu terbuka untuk semua, untuk masing-masing memanjatkan doa direct langsung kepada Allah. So, kalau kita selalu bacalah ayat yang menjadi pengubat hati kita ini, iaitu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah kata, wahai Muhammad, sekiranya mereka bertanya tentang aku ini, katakanlah, yakni fa inni qarib, sesungguhnya aku ini sangat dekat dengan hamba-hambaku ini, dan aku akan memakbulkan, akan memenuhi permintaan setiap hamba-hambaku yang minta. Maka mintalah kepada aku. Sebab itu nak doa, kita ada hajat dan sebagainya, terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah dinamakan sebagai konsep tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Daripada Allah lah orang-orang yang beriman itu akan menyerahkan diri ini, bertawakal kepada Allah Ta'ala, menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala. Jadi ini juga antara pegangan ataupun asas tauhid kita ini, iaitu nak minta hanya kepada Allah Ta'ala, dari sekecil-kecil hajat sampailah sebesar-besar hajat yang kita perlukan. Sebab tu kalau kita selalu baca dalam hadis yang Nabi pesankan kepada salah seorang sahabat berbaginda, iaitu Ibn Abbas, ketika mana Nabi dan juga beliau naik di atas satu kenderaan, Nabi pesan kepada Ibn Abbas tentang banyak pesannya, tapi antara yang saya nak kut ialah dia kata, wa izasta'anta fasta'in billah, sekiranya kamu nak minta tolong, fasta'in billah, minta tolong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sebenarnya Allah ini membuka peluang, ruang yang sangat luas untuk sesiapa saja untuk nak minta tolong. So mintalah tolong. Adapun fenomena pada hari ini, ada yang menjadikan alat-alat tertentu ataupun makanan-makanan tertentu yang dibacakan doa, yang didampi dan sebagainya, dan dijanjikan dengan khasiat kelebihan yang sangat-sangat istimewa. Saya punya pandangan, ya, kita tak menolak adanya konsep
keberkatan doa kita itu, dan jika dibacakan kepada air minuman sebagainya untuk dalam konsep ruqyah sebagainya, itu kita diharuskan. Namun yang menjadi takut kita salah fahamnya ialah, contohnya tadi yang disebutkan, ada sebahagian mak ayah yang contoh bila anak-anak nak exam ni, dia siap lah malam tu, siap dengan baca siapkan dengan air botolnya, dibacakan doa, dibacakan yasin, tak cukup dengan air botol. Dulu zaman saya dulu ada yang doa kepada pensel, kepada pembaris, kepada itulah pensel itulah yang akan digunakan untuk buat masuk dalam exam esok. Yang buah kismisnya, tak buah kismis dengan susu, semualah didoakan. Ya, kita tak menolak aspek doa itu. Namun kita takut berlaku salah faham, iaitu kita takut sebahagian kita hanya bergantung kepada air itu sahaja, bergantung kepada buah kismis sahaja, tanpa dia mengabaikan aspek usahanya itu. Ya, tak apa ni lah, aku dah doa dah ni, dan doa ni bukan orang lain ni, ustaz, Tok Imam doa, Tok Syekh, Tuan Guru, Tok Bilal, Tok Siak yang doa, dia punya jubah, dia punya serban begitu hebat, takkan tak mustajab kot. Jadi kadang-kadang anak-anak ini dia mengambil peluang di atas itu. Tak apalah, aku cukup dengan doa ni, minum kismis pula, makan buah kismis cukup. Sedangkan dia tak baca buku. So dia telah pun bercanggah dengan konsep tawakal yang sebenar itu. Dia mengabaikan aspek ikhtiarnya, aspek usahanya, hanya sebab dia kata, tak, aku dah minum dah ni, air jampi ni cukup. Sedangkan benda ni dia takut berlaku salah faham. Lepas dia minum, lepas dia makan, semua yang dia baca doa jampi-jampi itu, tiba-tiba keluar exam ni, result untuk exam fail juga. Kan? Aku dah baca macam-macam, dah minum macam-macam, beli macam-macam ni. Air mineral yang asalnya RM1, tapi bila sudah pun dijampi, boleh dinaikkan harga menjadi RM10. Sebab apa? Dah pun dijampikan. Tapi tak mustajab pun. Memang tak mustajab. Sebab hang tak baca buku kan. Hang tak baca buku, hang hanya minum saja tapi tak baca buku. Orang bukan Islam, dia tak minum pun air jampi doa semua ni, tak makan pun buah-buah kismis, tapi kenapa dia boleh kadang-kadang lebih cemerlang daripada orang Islam lagi? Sebab orang bukan Islam kadang-kadang dia melakukan ikhtiar, usaha yang bertepatan dengan sunnatullah itu. Dia baca buku, dia buat homework, dia buat nota, dan macam-macam. So Allah menjanjikan untuk sesiapa yang memenuhi tuntutan fitrah ini, nature ini, ya, sunnah Allah ini, maka dia akan dapat, walaupun dia bukan orang yang beriman. Maka sebab itu kita kena faham tentang konsep ini. Kalau saya boleh ambil contoh yang berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan kita faham ada dua peristiwa penting. Satu peristiwa Isra' wal Mi'raj, lagi satu peristiwa Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dua peristiwa ini, kalau kita boleh kaji atau lihat dari satu aspek, sangat memberikan pengajaran untuk kita dari segi aspek tawakal dan juga ikhtiar sebagai seorang manusia, dan juga doa dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj kan, Nabi dibawa dari Mekah ke Al-Aqsa dan naik ke langit dengan tempoh yang sangat sekejap, sehari semalam, dengan dibawa oleh Buraq. Benda yang mustahil berlaku, tapi berlaku secara benar dan kita iman kepada itu, dan itu menunjukkan bahawa Allah itu maha berkuasa untuk melakukan sesuatu. Namun kalau kita tengok balik dalam peristiwa Nabi berhijrah, Nabi mengambil
banyak ikhtiar sebagai seorang manusia. Nabi ajak Abu Bakar untuk menjadi teman, Nabi ikut jalan lain, Nabi ambil pula seorang pemandu jalannya, bersembunyi di gua supaya tak dinampak ataupun ditangkap oleh musuh, jalan kaki dan sebagainya. Kalau kita fikirkan, apa kita boleh Allah juga hantarkan juga Buraq yang sama? Senang, dari Mekah terus hijrah ke Madinah. Senang. Apakah Allah tak boleh buat? Allah boleh buat lebih dari itu pun. Namun, dalam peristiwa hijrah, ada satu pengajaran yang sangat penting, iaitu Allah nak mengajarkan bahawa kamu, manusia, perlu berikhtiar. Perlu untuk berikhtiar. So, itu Nabi juga mengambil usahanya, bersembunyi, ajak kawan semua. Nabi ikhtiar. Barulah adanya kejayaan itu. Dalam peristiwa Perang Badar contohnya, Allah hantarkan malaikat untuk, bukan hantarkan malaikat untuk menjaganya, macam lagu tu bukan nak apa nama, membantu dalam peperangan. Ya, Allah hantarkan malaikat untuk membantu tentera-tentera orang Muslim, orang Islam seperti itu. Namun dalam sejarah mencatatkan apakah kesemua musuh Islam dapat ditewaskan dengan begitu senang dalam perang itu? Tidak. Dan hanya sejumlah kecil sahaja musuh Islam yang berjaya untuk dibunuh. Dan dalam sirah, setiap nama-nama sahabat itu dicatat siapakah yang membunuh sekian-sekian itu. Sedangkan perang itu Allah hantarkan malaikat. Jadi kalau nak ikutkan, tak perlulah Allah hantar banyak malaikat. Hantar satu malaikat dah cukuplah untuk nak mematikan, memusnahkan semua musuh. Tapi tak, Nabi nak mengajar bahawa kamu perlu berusaha. Kemenangan kena bermula daripada ikhtiar kamu sebagai seorang manusia. Yang lain itu barulah serahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita patah balik kepada isu kita ni, iaitu yang ramai orang kadang-kadang hanya bergantung kepada air jampi, kismis, buah kurma, buah tin dan sebagainya. Apakah itu tak dibenarkan? Boleh dibenarkan. Cuma kita minta untuk di-adjust kembali kita punya kefahaman kita ini supaya tidak hanya menyerahkan diri sebulat-bulat tanpa melakukan usaha, dan juga dia dalam satu aspek yang lain juga perlu untuk berhati-hati. Takut-takut kita menyalahgunakan ataupun kita punya fokus lari. Sebab Al-Quran yang Allah turunkan itu, yang kita sebutkan tadi sebagai hudan linnas, hidayah untuk umat manusia ini, itu fungsi asalnya. Tapi bila mana takut ramai orang yang menjadikan ayat Quran itu hanya sebagai jampi sahaja. Bila Quran penting untuk nak jampi ini, bila Quran guna ia untuk nak halau jin, untuk nak jampi buah kismis sebagainya. Takut-takut hubungan Muslim dengan Al-Quran hanya sebab itu sahaja. Sedangkan dia mengabaikan aspek untuk nak baca Al-Quran, nak faham Al-Quran, lihat tafsir dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, bila sebut tadi dah kita sebut tentang jampi dan sebagainya ini, kena juga berhati-hati supaya nanti jampi ini tak digunakan lafaz-lafaz ataupun kalimah-kalimah yang mengandungi unsur syirik dan sebagainya. Sebab takut ada yang menggunakan kata, ini aku pakai tangkal ni bukan salah, sebab tangkal ni ada ayat Quran ni. Jadi sedangkan itu tangkal dia anggap tak salah. Sebab apa? Sebab kita tahu aku guna ayat Quran juga. Dan takut-takut kebergantungannya itu akan
akan lari sebab dia lebih percayakan tangkalnya itu daripada percayakan kuasa Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita faham Nabi sebutkan mu'allaqa tamimah faqad asyrak. Contohnya Nabi kata siapa yang gantung tangkal dia telah pun melakukan syirik dan sebagainya. Dalam contoh doa-doa contoh baca jampi dan sebagainya. Boleh nak ambil Quran sebagai jampi ni boleh. Tapi kena faham dulu apakah fungsi utama Al-Quran diturunkan. Apakah untuk jampi dan sebagainya. Jadi kalau lah takut-takut ada jampi yang digunakan itu bukan daripada ayat Al-Quran contohnya. Jampi yang diwarisi. Apakah tak boleh? Kena tengok dulu dia punya teksnya itu. Takut-takut ada kandungan jampi itu yang bercanggah dengan syariat kita. Sebab Nabi dulu pun dia minta untuk ada para sahabat yang masuk Islam, dia kata dia tanya ke Nabi, boleh tak aku nak gunakan jampi ini yang dia sudah amalkan sebelum dia masuk Islam tu. Nabi kata, "I'ridu alayya ruqakum." Tolong bacakan kepada aku ini apa nama jampi-jampi kamu itu, aku nak tengok, aku nak kaji tengok, nak dengar. La ba'sa biraqan. Nabi kata tak mengapa kalau nak baca jampi pun. Sekiranya malam yakun fihi syirik. Sebagaimana ia tak ada unsur-unsur syirik itu. Jadi itulah ringkasnya, saya simpulkan balik untuk topik panjang lebar saya sebut ni, iaitu pertama sekali teruslah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuka ruang sangat luas untuk kita semua, dan doa sebagai senjata kita orang Muslim. Kalau doa yang kita baca itu tak berkesan, bukan salah doa itu, bukan cacatnya Quran itu, bukan salahnya hadis itu, tetapi kena cek balik diri kita yang membaca doa itu. Dan kemudian kalau nak digunakan ayat Al-Quran untuk nak jampi ini, nak jampi itu sebagainya, ia diharuskan, namun perlu kita faham konsep yang sebenar, iaitu jangan hanya bergantung kepada makanan yang dijampi sehingga kita mengabaikan aspek ikhtiar dan juga usaha sebagai seorang manusia. Allah Alam. Ustaz macam mana Ustaz? Sekarang dah masuk asar macam mana? Tengah-tengah azan ni, macam mana? Ustaz boleh luangkan berapa banyak masa lagi? Lagi menarik topik ni. Ya. Macam mana? Lagi dalam seminit. Kita ada beberapa soalan. Kalau lagi 2 soalan macam mana okey? Lagi 2 soalan lah. Boleh kot? Boleh kan? Nak tunggu lepas azan ke macam mana? Sambung terus? Sambung terus lah. Sebab nanti lepas azan saya nak terus gerak ke sana, ke tempat kuliah lah. Ya, sambung terus kan? Ya, seperti mana yang Ustaz cakap tadi, kita sebagai seorang Islam kenalah berusaha dan berdoa. Jangan sekadar berdoa dan lepas tu kita bergantung 100% dan usaha tu kita abaikan. Yang mana benda ni tak betul lah dalam konsep Islam tu sendiri kan. Jadi benda tu kena clear lah dalam kita punya fikiran. Dan juga kita sentuh lagi dalam konteks di Malaysia. Contohnya apa yang kita sangat maklum kan, Malaysia ni sangat kaya dengan budaya kepercayaan yang diturunkan daripada zaman ke zaman kan. Tadi pun Ustaz dah sentuh sikit daripada keturunan dan contoh. Dan ada pendapat yang mengatakan ianya sendiri dipengaruhi oleh situasi sesebuah masyarakat ketika tu. Contohnya yang kita berdapat ambil kat sini adalah setengah yang orang yang tinggal dekat kawasan hutan contohnya menggunakan bantuan raib untuk jaga harta dan keluarga mereka. Jadi kalau macam contoh lain pula, kalau kita zoom dekat masyarakat fokus daripada masyarakat Melayu itu sendiri, kalau kita sentuh dari segi adat lah. Contoh yang paling clear, paling terang sikit adalah tradisi kita bila mempunyai unsur-unsur. Contohnya ada tradisi kita mempunyai unsur-unsur agama lain. Contohnya kalau kita ambil contoh paling simple lah, bersanding ketika majlis perkahwinan kan. Unsur-unsur itu sendiri datang daripada pengaruh Hindu. Jadi yang mana bukan daripada agama Islam langsung, tak ada kena-mengena langsung dengan agama Islam. Jadi persoalannya, adakah pelaksanaan adat ini boleh merosakkan akidah kita sebagai seorang Islam tu sini Ustaz? Ya, soalan yang menarik juga ni. Menyentuh tentang apa adat-adat yang kita pegang ataupun yang diwarisi turun-temurun kan dari orang-orang dahulu sampai sekarang ni. Banyak dia, kalau kita tengok contohnya dalam apa nama, bagi dulu lah antara adat dan juga kepercayaan yang dipegang dulu ni, kalau contoh seperti apa
orang yang baru bersalin kan dapat anak, kemudian uri tu nak tanam uri tu, ada sebahagian adat kita dulu ialah kalau anak itu anak perempuan, uri itu perlu ditanam dengan asam dan juga garam. Ya. Kalau anak laki-laki, uri ditanam dengan paku. Dan dia bukan ditanam begitu saja, sebab itu dia adat itu dilakukan dengan adanya kerjaan yang khas. Nah, ini yang agak menarik. Contohnya uri perempuan yang ditanam dengan asam dan juga garam itu untuk apa? Mereka mempunyai suatu kepercayaan bila ditanam dengan asam dan juga garam ini supaya apa? Supaya anak nanti yang perempuan itu dapat kemahiran cekap memasak. Nah, itu ditanam dengan asam dan juga garam tu kan. Kalau yang yalah. So kalau untuk anak yang ditanam dengan paku, anak lelaki uri ditanam dengan paku untuk nak mendapat kemahiran bertukang. Itu zaman dulu ni. So, saya ingat kalau zaman sekarang ni bukan lagi guna paku lah, mungkin kau boleh tanam dengan iPad dengan dengan buku, mat dan sebagainya, untuk nak bagi anak itu jadi anak yang cerdik, yang selit IT sebagainya. Jadi itulah antara adat yang ada dalam tempat kita ni. Sebab apa? Saya ingat antara faktornya ialah banyak adat yang muncul ini yang kita warisi, yang kita amalkan dulu. Antara faktor sebab kita terlalu mengambil ringan dan ambil mudah dengan aspek-aspek untuk nak menilai sumber itu. Jadi orang pesan, orang beritahu saja kita buat. Not pula yang pesan itu ialah orang yang dari golongan agamawan, kaitan ustaz dan sebagainya. Dulu contohnya kalau kita ingat balik, masyarakat kita begitu subur dengan amalan ataupun adat untuk mandi safar. Yang bila mana ada masuknya bulan safar, kita akan pergi ke tepi laut dan buat bacaan khas, nak puja laut dan sebagainya, bagi makanan khas untuk laut ini. Sebab apa? Adanya kepercayaan bahawa bulan safar ini akan bawa sial. So untuk nak menolak sial yang ada dalam bulan safar ini, maka dibuatlah upacara itu. Dan yang buat ini, yang jadi ketua siapa? Inilah golongan-golongan agamawan ini. Dan mereka buat, sebab tu buat itu bukan mereka niat untuk nak buat benda yang syirik. Mereka tak berniat untuk buat benda yang bercanggah dengan Islam tau. Suatu itu mereka faham itulah tuntutan dalam Islam. Dan itulah adat yang diwarisi sejak turun-temurun. Maka kita kena faham bahawa Islam tidak menolak aspek adat itu. Dipanggil sebagai uruf itu. Hatta dalam usul fiqh pun kita menjadikan uruf itu sebagai salah satu sumber yang kita raikan untuk nak tetapkan sesuatu hukum fiqh untuk tempat itu. Kita tak tolak secara total. Contohnya adat kita dalam bangsa Melayu ni, contohnya nak masuk rumah kita buang kasut contohnya. Saya ingat tak semua bangsa yang ada adat yang contohnya. Tapi kita raikan adat itu sebab dia tak bercanggah dengan kita pun, dengan Islam pun. Ada adat yang kita boleh amalkan sekiranya kita kena cek dulu apakah adat itu bercanggah ataupun tak bercanggah dengan syariat Islam. Jika bercanggah, mestilah didahulukan syariat dan dikemudiankan adat ini. Sebab itu dalam konteks ini saya ingat kita punya kata-kata
peribahasa biar mati adat jangan biar mati anak jangan mati adat itu dalam konteks ni perlu di-adjust mulalah biar mati adat jangan mati syariat. Okay. Sebab kadang-kadang ada kita ni sampai nak lebihkan, nak pentingkan adat sampai syariat diabaikan. Contoh yang paling jelas ialah ni. Tadi contoh dalam konteks perkahwinan contohnya. Hari ni kadang-kadang saya ada banyak kes yang datang mengadu kepada saya. Anak-anak muda lah yang tengah hangat bercinta ni kan. Dah suka dah memang setuju nak jadikan isteri, jadikan suami, tapi terpaksa nak ditangguhkan. Sebab apa? Tak cukup duit lagi untuk tak cukup nak buat hantaran, nak buat pelamin, nak buat majlis yang grand dengan dihiasi bunga-bunga hidup yang begitu mewah sekali, nak buat baju 8 salinan baju, itu yang tak cukup. Sedangkan syariat tak minta pun sampai ke tahap itu. Sebabkan nak meraihkan adat yang nanti kalau aku tak buat kenduri yang hebat-hebat nanti apa pula orang akan kata. Jadi kena tangguhkan dulu kahwin. Sebab apa? Sebab takut orang kata dia ni tak ikut adat kita ni. Jadi sampai ke tahap itu saya ingat ia sudah pun kurang tepat lah. Sebab kita perlu untuk semak semula kita punya warisan adat kita ini supaya kita tidak terikut-ikut sahaja dengan apa yang diwarisi kepada kita ini, melainkan selepas kita semak apakah ini bertepatan dengan syariat kita, dengan agama kita ini. Kalau nak ikut, nak bagi hujah, ini dah buat lama dah, orang dulu dah buat banyak kali dah buat dah, apa kena buat lah. Al-Quran tidak menyuruh kita bagi hujah yang sebegitu. Hujah dah lama orang buat, ini perlu disemak. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran tu Allah sebutkan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wala yahtadun. Al-Quran bagi satu contoh ini. Orang kata dan apabila dikatakan kepada mereka itu ikutlah apa yang telah dikurniakan oleh Allah ini, apa yang telah Allah turunkan ini, maksudnya ikutlah agama Islam ini, mereka akan menjawab tidak, bahkan kami hanya akan ikut apa yang telah kami dapat dari ayah-ayah kami, dari nenek moyang kami dahulu. Walaupun Allah kata awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi kalau kita kata inilah adat kita menjaga betul adat yang tak bercanggah dengan syariat, kita perlu jaga. Jadi kalau adat itu dilihat bercanggah dengan syariat, bahkan dibuktikan pula mempunyai pengaruh ataupun terikut-ikut dengan adat agama lain, maka waktu itulah kita kena tanya balik kita punya iman kita. Nak diangkat adat ke atau syariat? Jadi kalau kita ikut syariat yang betul-betul, saya ingat banyak aspek yang dapat kita lakukan dengan sangat senang, sangat mudah dalam kehidupan kita nak menjadi manusia yang menjalankan agama. Kalau tak, kita akan sentiasa lihat orang akan merungut, tak boleh nak kahwin, susah nak kena tunang, ini banyak ni, macam-macam adat dalam orang nak uruskan kematian pun banyak adat-adat yang kadang-kadang menyusahkan kita menguruskan kematian. Ada yang nak disediakan wang untuk orang pergi solat, ada yang perlu tuan rumah nak perlu sediakan makanan untuk orang yang hadir. Ini semua ialah kebiasaan yang bercanggah dengan syariat kita dan tak dituntut oleh syariat ini menjadi adat. Jadi ini kita perlu semua lah kita punya
adat kita ini. Biar yang adat itu di apa diletakkan di tempatnya, dan syariat itu selepas diletakkan di tempatnya yang lebih lagi tinggi, insyaAllah. Ya. Dan apa kita boleh tengok sini, adat tu dia sebenarnya nak mewarnai sesuatu masyarakat itu sendiri ya Ustaz kan, membezakan masyarakat ini, masyarakat itu. Tapi apa yang kita sebagai seorang Islam itu sendiri kena letak prioriti lah sama kita tengok sekiranya adat tu tidak bercanggah dengan syariat Islam, kita boleh laksanakan. Dan kita kena letak, kita kena tahu mana prioriti itu. Betul. Kau apa yang saya faham lah. Ya, tepat sekali. Ya, Ustaz macam mana Ustaz? Ada satu soalan yang agak penting juga lah. Ustaz ada okey, lagi masa. Yang last gila? Yang last. Yang last tu boleh tak saya bagi respon ringkas ke lah? Okey. Macam kalau konteksnya Ustaz kan, kalau macam kita, saya lah dan rakan-rakan, yang mana kita ni duduk di negara Eropah, yang mana berjauhan dengan Malaysia punya situasi kan. Tapi tidak dinafikan dekat Eropah ni, dekat France tu sendiri, terdapat ramai golongan apa tu, berbilang agama lah. Ada yang agama Islam boleh ramai dekat sini dan agama yang lainnya lah. Tapi kalau kita tengok kat sini, kita sebagai penuntut dekat sebuah negara non-Muslim itu sendiri, contohnya di sini lah, kadang-kadang kami sendiri ditanya mengenai kepercayaan kepada Tuhan. Yang satulah, iaitu Allah SWT kan. Sebab mereka kadang-kadang kagum dengan kita punya kita punya pendirian, yang mana bila waktu solat kita kena solat, bila kita tak perlu bergaul macam ni, kita jangan bergaul macam ni. Dan mereka ini, tetapi di sebaliknya, mereka ini mempunyai pemikiran yang bebas, berpegang pada ideologi yang contohnya menolak konsep kehidupan selepas mati, ketuhanan dan sebagainya lah. Dan kadang-kadang kami mengalami kesukaran untuk menjelaskan kepada mereka lah, golongan-golongan ini, tentang konsep tauhid itu sendiri. Dan secara tak langsung boleh ada juga yang mengurangkan keupayaan segelintir daripada kami untuk menunjukkan keindahan Islam itu sendiri. Ada golongan yang melihat orang Islam bukan Islam itu sendiri, dan tidak dinafikan dekat sini orang Islam yang sudah ramai menetap kat sini ada yang tidak menunjukkan Islam yang sebenar lah. Jadi macam mana tu Ustaz, pendapat Ustaz? Mungkin Ustaz ada idea yang bernas ke mengenai apakah penjelasan yang sesuai untuk kami lah, yang sepatutnya diberikan kepada mereka tentang isu tauhid ini sendiri. Ya Ustaz. Ya, saya kira memang soalan ataupun isu ni isu yang penting, yang itu praktikal lah. Cumanya satu, kena faham, saya bagi pandangan ini sebagai orang luar lah. Maksudnya saya pun belum lagi ada pengalaman tinggal dengan dalam tempoh yang lama di tempat-tempat negara yang ramai orang bukan Islam ni. Jadi mungkin saya punya pandangan ini ada yang mungkin sesuai dan mungkin praktikal tu mungkin anda semua yang di tempat itu betul boleh lah lebih lagi tahu timbangkan mana yang sepatutnya. Sebenarnya secara umum saya ingat langkah awal yang paling penting kita Islam sendiri perlulah memahami terlebih dahulu tentang konsep akidah kita dengan berpandukan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita pun tak ada ilmu tentang benda itu, kita pun tak tahu, tak jelas tentang akidah yang kita pegang, macam mana kita nak sampaikan kepada orang lain. Lagi malang kalau yang kita faham itu ialah fahaman yang tak tepat, yang bercanggah pula dengan ajaran akidah ahli-sunnah wal jamaah. Sebab tu pepatah Arab sebut faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak ada apa-apa, maka dia tak akan dapat nak bagi apa-apa pun. Jadi nasihat saya ialah langkah pertama ialah kita sendiri dahulu kena mantapkan, tambahkan, gilapkan lagi, tajamkan lagi fahaman kita tentang akidah Islam ini. Barulah boleh kita sampaikan kepada orang bukan Islam, bahkan kepada orang Islam sendiri pun yang masih lagi mungkin ada yang kurang jelas. Yang keduanya, saya ingat dalam suasana sekarang ini, dalam keadaan agama kita ini, Islam ini ditahmah, difitnah dengan berbagai isu yang terkini, yang kita tahu heboh dengan isu IF ni, yang menggunakan nama Islam
dan saya ingat secara tak langsung ataupun sedikit sebanyak dia boleh menimbulkan salah faham dan kesan yang sangat negatif pada Islam ini sendiri. Dan orang bukan Islam, dia tak faham bahawa yang kata IS ini bukan dari Islam, bukan ada Islam ataupun memang suatu propaganda yang dicipta, yang dibuat oleh musuh Islam. Dia mungkin sebahagiannya boleh faham, tapi secara umum dia akan melihat IS itu yang mewakili wajah Islam. Sedangkan kita memutuskan hubungan kita dengan pihak IS ni, kita tak mengaku itu mewakili tindakan Islam. Jadi saya ingat antara yang kita boleh buat selagi anda semua yang berada di kelompok negara yang bukan Islam, kelilingnya ialah ramai orang bukan Islam, di negara yang bukan Islam, bila mengambil peranan ini, iaitu untuk nak menjelaskan kembali, menjernihkan kembali bahawa ambil isu IS ni untuk nak terangkan Islam yang sebenar. Bahawa apa yang mereka buat itu bukan daripada ajaran Islam. Ajaran Islam ialah ajaran yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keadilan, kasih sayang. So kita bawa, mulakan kita punya topik daripada konsep itu, aspek itu, supaya dia tahu bahawa ini bukan Islam punya, Islam yang ni. So kemungkinan dengan kita menjadikan isu semasa itu sebagai spark plug-nya untuk kita mulakan menarik minat dia untuk faham Islam, kita boleh panjangkan lagi kita punya discussion kita supaya jadi pintu untuk kita bawa dia masuk ke dalam perbincangan Islam dari sumbernya yang asli, sumbernya yang betul. Bukan dia hanya sekadar melihat media, tengok YouTube, tengok akhbar dan sebagainya dan ketiknya Islam. So saya ingat itu antara yang boleh kita mainkan peranan sekarang ini untuk nak membersihkan nama Islam, dan kita nak present Islam dengan wajah yang sebenar. Yang ketiga, seperti yang kita sebutkan tadi, mungkin kita tak belum lagi ada kemampuan untuk nak berbincang, nak bercakap dengan baik dan sebagainya. Tunjukkanlah akhlak yang baik kepada mereka itu. Kita santuni mereka, walaupun mereka bukan Islam, kita santuni mereka sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan, dan kita sebut bahawa apa yang aku buat ini bukan sebab aku ni orang Melayu, bukan sebab aku ni orang Malaysia, tak. Apa yang aku buat ini, aku layan kau sebegini, aku sambut kau sebegini sebab ini ajaran yang diajar oleh agama kami Islam. Jadi mudah-mudahan itu saya ingat boleh menjadi titik pemilaan untuk kita dakwah kepada ini. Lagi satu saya ingat mungkin juga kita boleh ambil peluang, ambil manfaat daripada tokoh-tokoh pendakwah kita lah. Kita tengok apa strategi yang mereka gunakan. Contoh seperti yang sekarang yang masih lagi hidup ialah contoh seperti Zakir Naik ke, contohnya kita tengok macam mana cara dia layan dan raikan soalan daripada non-Muslim dalam dia punya sesi dia, dari aspek mana yang dibawa dan sebagainya. Mungkin itu kita rajin dengar, rajin tengok, rajin kaji, tengok tokoh-tokoh yang sudah menjadi pendakwah di tingkat antara bangsa ini yang banyak membawa masuk orang-orang Islam ini. Mungkin itu kita boleh tiru ataupun ambil sedikit strategi mereka kita bawakan dalam hidup kita ini, bersama dengan kawan-kawan kita, dengan kawan sekelas, satu rumah mungkin, satu bilik mungkin. Mudah-mudahan itu menjadi satu usaha untuk kita juga berperanan sebagai seorang pendakwah, insya-Allah. InsyaAllah. Orang luar ni. Saya sangat tertarik dengan poin akhlak yang Ustaz ketengahkan tadi, yang mana saya sangat setuju lah, sebab saya sendiri dan rakan-rakan yang satu batch dengan saya lah, yang kami bila tahun pertama di France, kami diletakkan di setiap kami angkat ada 2 orang atau seorang rakyat Malaysia, sudah Malaysia lah, kami lah, dan yang mana mereka sendiri sedia maklum yang kita ni orang Islam, dan kita duduk dengan dia selama beberapa bulan, dan dia pun respect kita lah dari segi halal, dari segi kita punya ritual sembahyang apa semua. Dan kita mengikut pengalaman saya tak ada cakap langsung mengenai dengan Islam, tetapi apa yang kita boleh buat, kita dah tunjukkan akhlak kita yang terbaik,
Dan pada satu ketika, satu masa tiba-tiba dia timbulkan satu isu, kenapa awak ni orang Islam dan dekat France pun ada juga orang Islam kan, tapi yang bukan Melayu lah. Tapi dia tengok benda ni tak sama. Kenapa? Adakah benda ni budaya Melayu ataupun Islam tu sendiri? Sebab dia tertarik dengan akhlak yang kita tunjukkan. Yang mana kita sopan santun dengan dia, kita tolong dia, apa semua kan, cara kita bercakap dengan orang tua. Dan benda ni saya dapat lihat, benda ni memang nampak impact sangat besar lah. Kita tak perlu bercakap, okey kita nak cakap pasal Islam, okey apa kat sekian-sekian. Kita hanya tunjukkan apa yang kita boleh berkaitan dengan keindahan Islam tu sendiri lah. Dan mereka akan tertarik secara automatik. So saya sangat setuju lah dengan poin yang akhlak yang Ustaz ketengahkan tu. Itu yang kalau saya boleh tambah sikit, itu yang disebut dalam apa konsep dakwah disebut sebagai dakwah bil hal. Kita dakwah dengan akhlak kita, dengan sikap kita. Bukan sekadar, kalau mungkin orang lain yang ada kemampuan dia boleh dakwah bil lisan, dia boleh dakwah dengan apa lisan dia, tapi mungkin orang lain yang belum ada kemampuan mengambil aspek yang sangat luas itu, iaitu dakwah bil hal dengan akhlak kita. Dan penting untuk kita nak sampaikan message supaya orang bukan Islam dia boleh membezakan antara syariat Islam dengan orang Islam itu. So, kalau dia boleh kata, kalau dia nak faham Islam, jangan sekadar melihat satu dua orang Islam terus dia nak buat kesimpulan itulah Islam. Sedangkan kalau kita tengok, contoh kalau saya ada pengalaman di negara Islam, negara Arab, bila semua Arab orang terus akan faham itu Islam lah. Sebab dia punya kaitan dengan Tuhan. Namun sangat malang sekali bila kita pergi ke negara Arab, dengan pergi, contoh saya pergi ke Jepun contohnya, dari aspek kebersihan contohnya, jauh berbeza. Kebersihan di Jepun sangat, kita semua faham, semua tahu bahawa sangat top lah nak dibandingkan dengan kebersihan di sebuah negara Arab yang saya pergi. Di Egypt saya pergi contoh. Masya Allah kan, sedangkan itu negara Arab, mereka fasih bercakap Arab, Quran dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab, tetapi seakan-akan tidak ada aspek kebersihan yang disentuh dalam syariat Islam itu. Apakah itu Islam? Tidak, kita katakan tidak. Itu memang tidak ikut dengan agama Islam. So, kena dibezakan antara perangai orang Islam yang tak ikut Islam dengan ajaran Islam itu sendiri. So kita kena berjuang, kena lihat dakwah dengan akhlak ini suatu dakwah yang penting untuk nak mempamerkan wajah Islam yang sebenar, yang kadang-kadang mungkinlah pun dipamerkan dengan wajah yang salah oleh sebahagian orang-orang Islam sendiri atau orang-orang Arab sekalipun, dari segi urusannya dan sebagainya yang sangat terbuka. Itu semua sangat mendukacitakan. Itulah ni kawan-kawan yang berada di Perancis sekarang ini ambil ni sebagai suatu cabaran, sebagai satu ruang yang sangat baik untuk kita menjadi ejen-ejen menyampai mesej Islam yang sebenarnya. Walaupun sekadar kita meraihkan orang bukan Islam dengan kita senyum, cakap baik, tolong mereka dan sebagainya. Inilah antara dakwah yang kita boleh buat dan terbuka luas untuk semua orang. Walaupun kita tak ambil bidang agama sekalipun. Setuju dengan Ustaz. Dan ada juga satu ketika saya dengar orang kata kalau nak tengok Islam, pergilah negara Jepun. Yang mana nilai Islam sangat tinggi. Dan timbul pula satu fitnah yang mengatakan orang Jepun ni kenapa nak masuk Islam, dia sendiri dah mempraktikkan Islam itu sendiri kan. Jadi mungkin persepsi Islam itu sendiri salah di mata mereka. Dan itulah apa yang kita perlu buat adalah mengubah. Kena berubah apa yang kita mampu dengan mendalami ilmu itu sendiri dan mencari angle yang sepatutnya yang mana kita boleh sampai kepada masyarakat umum lah. Jadi okay, Ustaz, terima kasih juga Ustaz diucapkan kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi, dan diharapkan kongsian yang diberikan oleh Ustaz hari ini dapat memberikan perspektif yang lebih jelas dan tepat mengenai konsep tauhid dalam Islam itu sendiri, dan memberi kita semangat yang mana untuk kita berdakwah, tak kira lah di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia.
InsyaAllah moga Allah memudahkan urusan kami dan juga Ustaz dan juga para pendengar. Dan insyaAllah berjumpa lagi kita pada siaran Ladies on Air akan datang insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi dalam slot ini. Dan semoga berjumpa lagi di rancangan insyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.